muhsinin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Baik. Ayat nombor 3 ni, dia nak sambung cerita tentang apa? Yang ayat nombor 2 tadi tu. Kan ayat nombor 2 tadi tu kata, ia adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah. Lepas tu sifat Al-Quran tadi ayat nombor 3 apa? Menjadi huda, hidayah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Baik, dalam ayat nombor 3 ni, kita akan uraikan apa itu huda, apa itu rahmah, apa itu orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Adakah kita termasuk dalam kumpulan yang Allah Ta'ala kata Al-Muhsinin? Apa maksud ayat dalam itu? Kita kena faham. Baik, huda dekat sini, tuan-tuan banyak tak jumpa perkataan huda, hidayah, hidayah. Orang kata hidayah, tak dapat hidayah lah, hidayah. Tahu tak maksud hidayah? Nanti kita akan uraikan dalam bab ni. Baik. Berkata Muhammad Al-Amin Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Ibnu Abdul Qadir Al-Jakni Al-Syanqiti, ataupun orang kata Imam Al-Syanqiti. Al-Jakni Al-Syanqiti apa? Ni ulama ni dia berasal daripada Mauritania. Kat mana Mauritania kat mana? Iyalah, begitulah maksudnya. Nak sebut pun susah, biasa bahasa Arab. Dia ni ulama tafsir yang ulama-ulama mutakhir, yang kita panggil contemporary, yang mati pada tanggal 1393 Hijrah. Jauh beza dengan Qurtubi dengan Ibnu Kathir. Tetapi dia telah ulama ni yang dia dulu dia sendiri mengajar di Universiti Madinah dulu. Dia tulis kitab tafsir tu. Nama tafsir tu apa? Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Kitab dah ada banyak jilid. Imam Asy-Syanqiti ni pada ayat yang ketiga surah Luqman ni, dia kata apa maksud huda dekat situ. Kalau kita dengar perkataan huda ni, maknanya hidayah lah. Kita tahu apa maksud hidayah. Hidayah, kita faham apa maksud hidayah. Macam kita doa dalam satu Fatihah tu lah, Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Kita kata apa? Ihdina maksud apa? Ihdina? Tunjukilah kami kan? Tunjukilah kami, itu maknanya masuk ayat, ya Allah berilah kepada kami hidayah untuk mendapat jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina dekat situ maknanya mohon hidayah. Dalam ayat ini Tuhan kata Al-Quran itu adalah hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Ini bunyi apa tu? Masuk waktu. Salat dulu ke? Habiskan dulu. Sampai berapa ni? Satu balik. Okay. Seterusnya kita kembali pada tajuk tadi. Baik, perlahan-lahan. Baik, hidayah, kalau kita baca dalam Quran, hidayah jangan kita kecilkan. Kalau kita dapat hidayah. Tetapi hidayah dalam Al-Quran, dia ada beberapa peringkat. Nak mudah faham, kita fokus pada dua saja. Kata Muhammad Amin Asy-Syanqiti, muka surat nombor 3, peringkat di bawah tu, dia kata apa? Wal ma'lum anal murada bil huda fil hadhil ayatil hudal khas. Sebagaimana yang diketahui, yang dimaksudkan dengan huda pada ayat ini adalah huda al-khas, iaitu petunjuk yang bersifat khusus. Faham tak maksudnya apa? Maknanya huda dekat situ, hidayah dekat situ ada dua. Satu huda, hidayah yang umum. Ada lagi satu hidayah yang khas. Nanti saya akan uraikan. Tapi ayat nombor 3 tadi itu bukan hidayah umum, tapi hidayah yang berbentuk khusus, iaitu petunjuk yang bersifat khusus. Maksudnya apa?
alladhi huwal tafaddul bitawfiqi ila ad-dinil haqq lal hudal al-am alladhi huwa idahul haqq, iaitu pemberian pertolongan kepada seseorang untuk kembali kepada agama yang benar dan bukan petunjuk yang bersifat umum, iaitu penjelasan mengenai kebenaran. Maksudnya begini. Ini boleh saya pandang tak ni? Tuan? Boleh saya pandang? Saya nak tunjuk tentang hidayah. Boleh? Nanti kena saling balik lah. Baik, cuba tengok buku surat nombor 3 dengan 4 tu. Perbahagian hidayah. Tentang hidayah. Kalau boleh faham hidayah ni banyak dalam Quran jumpa hidayah, senang nak faham. Maknanya bukan sekadar mengaji surah Luqman, tapi mengaji surah yang lain. Nanti ayat yang kita baca tiap hari Al-Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus tu. Hidayah apa kat situ? Baik. Hidayah ni ada dua. Maknanya okey, baik. Kamera tu. Maknanya huda ni maknanya huda. Sini siapa nama huda? Ada tak nama huda? Perempuan lelaki tak nama huda tak? Tak ada. Huda ni ataupun huda macam ni lah. Kita kata macam ni lah. Al-hidayah. Hidayah ni ada dua. Satu yang umum, satu lagi yang khas. Yang ayat tadi tu nombor 3, yang ini bukan yang ini. Dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang ini bukan yang ini. Okey, macam mana nak bedakan dia? Apa bedanya dua tu? Kalau umum, ulama kata dia adalah hidayah, dia panggil hidayah ad-dilalatu wal irsyad. Yang ni dia panggil hidayah at-taufiq. Pernah tak kita dengar nama mendapat hidayah dan taufik? Biasa tak sebut mendapat hidayah dan taufik. Persoalannya, apa beza hidayah, apa beza tu taufik? Asalnya orang kata apa? Saya ni tak dapat hidayah lagi lah. Dia kena betulkan. Jadi dia tak dapat hidayah tu, contoh kita dah kata tuntut aurat tu wajib. Dia kata, tapi saya tak boleh buat lagi lah sebab saya tak dapat hidayah. Sebenarnya hidayah yang dia maksudkan, dia tak dapat hidayah khas. Dia dapat hidayah umum, tapi dia tak dapat hidayah khas, iaitu hidayah taufik. Dia dapat hidayah ad-dilalah wal irsyad, tapi dia tak dapat hidayah itu taufik. Maksudnya apa? Nak fahamnya macam mana? Kan? Tengoklah nota. Cuba tengok surat nombor 4. Hidayah yang pertama. Dinamakan hidayah ini juga sebagai hidayah dilalah wal irsyad. Maksudnya hidayah penjelasan, penerangan dan pemahaman tentang suatu yang baik dan buruk. Contohnya kita tahu tak salat itu wajib? Tahu tak? Dapat hidayah. Dah ada orang explain, orang dah terang. Itu hidayah namanya. Tapi hidayah peringkat yang umum untuk semua orang. Tahu tak kita belajar tak tentang benda halal, benda haram? Belajar tak? Belajar. Kita dapat hidayah tu. Semua dapat hidayah. Menutup aurat tahu tak? Laki tutup aurat dekat mana? Perempuan tutup aurat dekat mana? Kita tahu kan? Dapat hidayah. Tapi hidayah yang umum. Bukti. Contohnya, lihat buku surat nombor 4. Surah Asy-Syura ayat 52. Surah Asy-Syura surah yang ke-42. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tengok ayat tu. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Nampak tak perkataan huda di situ? Gariskan perkataan litah di. Litah di itu adalah memberi petunjuk. Siapa beri petunjuk? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah dekat situ, petunjuk dekat situ, petunjuk yang mana? Umum ke khas? Yang umum, maknanya Nabi
Kerja Nabi memberi hidayah kepada manusia. Maksudnya apa? Beri peringatan, memberikan explanation, memberikan penerangan, memberikan pentafsiran, mengajak manusia jangan syirik pada Allah, mengajak manusia sembah Allah. Maknanya semua orang dapat hidayah. Tetapi walaupun dia dapat hidayah itu, belum tentu dia akan ikut apa yang diajar. Kalau diikut apa yang diajar, dia panggil hidayah taufik. Contoh, kita dah tahu jadual dah ada. Okey, pada tarikh sekian ada kelas tafsir, ada kelas hadis sekian. Orang tahu kelebihan majlis ilmu. Orang tahu kelebihan kita mengaji ilmu agama. Maknanya dia dapat hidayah juga. Dia panggil hidayah tu dilalah wal irsyad. Dia dapat penerangan. Tapi belum tentu dia dapat hidayah taufik. Lepas tu kita yang boleh hadir, Allah Ta'ala beri kita hidayah tu taufik, iaitu hidayah Allah Ta'ala bimbing kita. Jadi untuk yang hidayah yang umum ini, ayat Al-Quran surah Asy-Syura 52, kan Allah Ta'ala kata, Muhammad, engkau ini adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Contoh lagi ayat, cuba tengok surah Fussilat ayat 17. Wa ammas samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda wa ammas samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, maka kami beri petunjuk kepada mereka. Jumpa tak kata hidayah ke situ? Kaum Samud ni kaum Nabi siapa? Nabi Saleh, kan? Ketuan kata, kaum Samud kami telah bagi hidayah kepada mereka, tetapi mereka lebih mengutamakan kesesatan daripada hidayah. Maknanya hidayah di situ hidayah yang mana? Ni, dia dapat hidayah yang ni. Maknanya kalau kaum Samud tu dia ikut hidayah umum, secara otomatik dia dapat yang ni. Hidayah khas, Allah bimbing dia. Tapi disebabkan walaupun dia dapat hidayah umum, dilalah wal irsyad, tetapi dia tak pilih yang ni, dia pilih jalan kesesatan. Maknanya hidayah umum ni dia sebagai ujian untuk kita. Tuhan turun Al-Quran, diutus Nabi, diajar tentang halal haram, diajar baik dan buruk, dosa dan pahala, dan dapat hidayah. Maknanya semua orang dapat hidayah ini. Tetapi belum tentu dia dapat hidayah tu taufik daripada Allah. Itu kena dia dua. Jadi ayat yang kita baca dalam Al-Quran tu, yang kita duduk minta pada Allah tiap-tiap hari dalam solat tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya hidayah apa? Ni, kita tahu dalam Islam jalan lurus, tahu dah. Tapi belum tentu kita akan ikut, betul? Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kami, bagilah kami taufik hidayah, taufik. Ayat itu. Baik, tengok bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua dinamakan hidayah ini sebagai hidayah taufik. Baik, para ulama bahagikan hidayah. Yang hidayah yang kedua adalah hidayah khas ataupun hidayah taufik. Hidayah taufik ini bermaksud memperoleh petunjuk melakukan sesuatu amal saleh dan berterusan untuk melaksanakannya. Ini berdasarkan kepada ayat-ayat berikut. Contohnya surah Al-An'am ayat 90. Ulaika alladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Huda dekat situ, huda apa? Huda taufik, huda yang khas. Satu lagi ayat, tengok surah 25, surah Al-Qasas ayat 56, surah yang ke-28. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberikan hidayah kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberikan hidayah kepada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi yang Tuhan kata dalam ayat Qasas tu, Nabi tak boleh bagi hidayah yang mana? Hidayah yang ni, taufik. Kerja Nabi memang bagi hidayah umum, tetapi Nabi tak boleh bagi hidayah ni. Contohnya bapa saudara dia, kan? Dia bagi tahu dah,
ucap kalimah la ilaha illallah, jangan sembah selain daripada Allah. Tetapi dia dapat tak? Maknanya bapa juga dapat hidayah umum ni? Dia dapat, tapi dia tak dapat hidayah tu taufik. Maknanya Allah Ta'ala tak bagi dia nak dapat hidayah taufik ni. Begitu. Jadi dalam ayat yang kita baca nombor 3 tadi surah Luqman tadi itu, yang Allah Ta'ala kata apa? Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Maknanya hidayah kat situ hidayah apa? Hidayah yang khusus, hidayah tu taufik. Kenapa hidayah tu taufik? Baik, apa maksud lil muhsinin? Orang-orang mengerjakan amal baik. Lihat buku surat nombor 5. Berkata Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari ni, nama ringkasnya orang sebut Jarir At-Tabari. Ini ulama tafsir yang ketiga, meninggal 310 Hijrah. Tadi kita sebut dah, siapa ulama tafsir tadi? Ibnu Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari. Antara tiga ni yang paling awal At-Tabari 310 Hijrah, kemudian Al-Qurtubi, baru Ibnu Kathir. Ini semua kitab-kitab yang muktabar, yang top-top kitab. Kalau kita nak rujuk dalam bidang tafsir, buka At-Tabari. Kalau ada Ibnu Kathir, buka Ibnu Kathir. Kalau nak tengok hukum hakam ayat, buka Al-Qurtubi. Kalau nak tengok metodologi sama macam Ibnu Kathir, bahkan lebih ada nilai tambah, buka tafsir Adwaul Bayan yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah. Jadi At-Tabari dia mentafsirkan maksud ayat lil muhsinin tu apa? Wa humul ladzina ahsanu fil amali bima anzalallahu fi hadzal Qur'an. Mereka adalah orang yang mengerjakan amalan sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini dengan sentiasa memperbaikinya. Manakala Ibnu Kathir mentafsirkan maksud al-muhsinin pada ayat yang ketiga surah Luqman tadi itu apa? Wa humul ladzina ahsanul amala fi ittiba'i syari'ah. Mereka adalah orang yang sentiasa memperbaiki amalan dengan mengikuti syariat. Jadi kita ni al-muhsinin tak? InsyaAllah kita nak jadi al-muhsinin. Jadi kata Allah, Al-Quran ni dia akan jadi hidayah tu taufik bagi siapa-siapa yang ada sifat al-muhsinin. Jadi kita nak berusaha menjadi golongan al-muhsinin. Baik, habis ayat nombor 3. Saya bagi ayat keempat boleh? Boleh? Of course lah boleh kan? Tapi faham tak? Ayat nombor 3 tu sebagai ayat nombor 4. Maknanya ayat nombor 4 masih lagi menyambung. Ayat nombor 4 ni dia cerita tentang lil muhsinin tadi itu siapa. Ayat ni sebenarnya dia sama macam ayat surah Baqarah tu. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin tu? Siapa al-muttaqin tu? Allahu Akbar. Siapa tu al-muttaqin? Allahu Akbar. Very sensitive. Saya minta maaf sebab saya belum suka berdiri. Saya buat training kan, duduk macam tu kan, saya nak kena tulis supaya tuan dapat tangkap. Sebab tu zaman sekarang pula semua macam Imam Syafi'i. Dia dengar dia boleh ingat. Dia tulis, tapi tak apalah, kita bantulah. Begitu. Baik. Dalam ayat nombor 4, Allah Ta'ala nak terang siapa itu al-muhsinina. Tuan ceritakan siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Dalam ayat nombor 4. Sama juga masuk ayat dalam Al-Baqarah, al-muttaqin. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Next lepas ayat tu dia cerita siapa tu al-muttaqin. Tapi dalam ayat ni tuan cerita siapa tu al-muhsinin. Tapi sama sebenarnya macam al-muttaqin. Kalau dia muttaqin, dia muhsinin. Kalau dia muhsinin, dia muttaqin. Baik, siapa tu al-muhsinin? Baik, lihat buku surat nombor 5, tafsiran ayat yang keempat.
Alladzina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu orang-orang yang mendirikan salat dan memberi zakat serta mereka yakin tentang adanya hari kiamat. Baik, soalannya, siapa al muslimin kat situ? Pertama, mendirikan salat, alhamdulillah. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, beriman dengan hari akhirat. Baik, kita faham baik-baik apa maksud orang yang mendirikan salat, orang yang mengeluarkan zakat dan orang yakin pada hari akhirat. Baik, antaranya, cuba tengok Ustaz nombor 6, Ibnu Abbas dalam bidang tafsir. Sekarang ni kan banyak orang tafsir yang bukan-bukan. Berhati-hatilah. Nanti banyak pentafsiran yang rapu-rapu dalam sekarang ni. Kena hati-hati. Apabila disebut bidang tafsir, kita kena ada disiplin. Apa kata ulama tafsir? Antaranya Ibnu Abbas. Dalam banyak-banyak sahabat Nabi ni, yang paling top sekali Ibnu Abbas. Sepupu Nabi. Ibnu Abbas kata apa tentang maksud ayat mendirikan salat? Dia kata apa? Itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal khusyu'i wal iqbalu 'alaiha wa fiha. Iaitu mendirikan salat dengan menyempurnakan rukuk, sujud dan bacaan di dalam salat serta mengerjakan dengan penuh kekhusyukan. Maknanya kita kata tadi, al-muslimin apa? Orang mendirikan salat, tapi salat yang betul-betul salat. Baru dia orang al-muslimin. Kalau kata solat tak? Solat, you golongan muslimin tak? Muslimin. Tapi solatnya tak cukup syarat dan rukun. Dia bukan dikategorikan orang yang solat. Tapi orang yang solat sebenarnya orang yang jaga rukuknya, buat sujud betul, membaca Al-Quran yang betul dan sebagainya. Al-Imam Qatadah, iaitu tabi'in, dia kata maksud mendirikan salat tu apa? Al-muhafazatu ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Iaitu mengerjakan dengan menjaga waktunya dan menyebutkan wuduk, rukuk serta sujudnya. Itu kita sedia maklumlah. Iaitu golongan orang menjaga salat. Baik. Yang ketiga tadi, yang kedua adalah orang yang keluarkan zakat. Dan yang kedua orang yang beriman. Yang ketiga beriman dengan hari akhir. Itu golongan muslimin. Baik, kita pergi kepada ayat nombor 5. Boleh? Ayat keempat tadi dah faham tak? Boleh faham tadi ayat nombor 4? Kalau ditanya, siapa itu muhsinin? Antaranya salat, keluar zakat, beriman dengan hari akhirat. Siapa tu golongan muttaqin? Kena tengok ayat surah Baqarah. Sebenarnya lebih kurang sama maksudnya. Baik, ayat nombor 5 dalam surah Luqman, Allah Ta'ala berfirman, Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika